Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan dan doktor kita, Dr. Hairul Faizi. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan suatu tajuk berkaitan dengan kajian tindakan dalam pendidikan kami, iaitu penggunaan geometri SmartKit membantu meningkatkan kefahaman asas poligon dalam kalangan murid tingkatan 2 amanah. Okey, kita mulakan dengan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Seperti mana yang kita tahu, pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM adalah sebuah usaha menyeluruh yang bertujuan untuk mengubah landscape pendidikan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan kejayaan pelajar. Namun bagaimana? Pada hakikatnya, pelajar di peringkat pendidikan menengah kini dianggap sebagai tenaga kerja masa hadapan yang harus bersiap sedia untuk menghadapi tuntutan era revolusi industri, iaitu IR 4.0. Oleh itu, kemahiran dalam geometri matematik dikatakan mampu membantu mereka menyelesaikan masalah dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia sebenar yang semakin kompleks. Akan tetapi, soalan yang menguji kemahiran berfikiran aras tinggi ataupun kebat telah menjadi penghalang bagi kebanyakan mereka dalam menangani soalan yang semakin mencabar minda. Oleh itu, menurut Boon, pengajar ataupun pendidik dalam konteks pembelajaran dalam kelas harus menyediakan pelbagai strategi atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih kreatif untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi, dengan menggunakan pendekatan permainan di dalam pembelajaran ataupun game-based learning, demi meningkatkan pencapaian dan prestasi melalui aspek emosi, keseronokan, kognitif, aktiviti yang menantang, perubahan sikap positif terhadap pembelajaran seperti yang diceritakan oleh Covisto dan Hamari. Hal ini demikian kerana untuk kita menangani isu-isu yang bakal timbul seperti pelajar menghadapi kesulitan dalam memahami konsep geometri itself, terutamanya ketika perlu menggunakan rumus ataupun menjelaskan sifat-sifat poligon seperti gagal menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan penjuru poligon. Beberapa di antara mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan konsep ini. Jadi, tindakan perbaikan yang perlu dipertimbangkan adalah dengan lebih banyak mempergunakan alat bantu visual seperti gambar ataupun model geometri untuk membantu pelajar memvisualisasikan dan memahami konsep dengan lebih baik dan jelaslah seperti yang dituntut oleh Clement. Isu kedua, pelajar kurang berminat dalam materi geometri dan menganggapnya sukar atau tidak relevan dalam kehidupan seharian. Hal ini boleh dikatakan dapat mengurangkan motivasi mereka untuk belajar dan menyumbang kepada pemahaman yang kurang mendalam. Seperti yang dijelaskan oleh Yusiskin, dalam sumbernya menyokong kepentingan mengaitkan konsep-konsep geometri dengan situasi dunia nyata untuk meningkatkan minat pelajar dalam matematik. Oleh itu, pengajar perlu merancang pembelajaran yang menggabungkan aplikasi dunia nyata agar pelajar lebih memahami relevansi geometri dalam kehidupan seharian. Baiklah, kemudian kita bergerak ke fokus kajian. Di dalam kajian tindakan ini, pengkaji telah memfokuskan kepada proses pengajaran dan pemudahcaraan PDP di dalam kelas peringkat sekolah menengah tingkatan 2. Mata pelajaran yang diberi penekanan adalah subjek matematik tingkatan 2 dan tajuk yang telah dipilih ialah bab 4 di bawah tema sukatan dan geometri iaitu tajuk poligon. Kajian tindakan ini telah berfokuskan kepada tajuk poligon kerana pengkaji mendapati bahawa sebilangan murid di dalam kelas tingkatan 2 amanah sulit atau sukar memahami konsep poligon, terutamanya sifat-sifat poligon seperti bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Pengkaji juga mendapati bahawa pencapaian murid bagi topik ini rendah di dalam beberapa ujian atau peperiksaan yang telah dijalankan sebelum ini, dan juga pengkaji dapat memerhatikan bahawa pelajar tersebut sukar untuk menjawab latihan-latihan atau soalan-soalan yang diberi oleh pengkaji berkaitan dengan topik ini. Oleh itu, kajian tindakan ini adalah salah satu inisiatif bagi membantu pelajar mengatasi masalah tersebut. Pengkaji melaksanakan aktiviti inovasi berasaskan permainan yang dinamakan Geometry Smart Kit. Inisiatif ini adalah satu pengintegrasian beberapa aktiviti menarik termasuklah penggunaan EMK atau elemen merentas kurikulum di dalam pengajaran dan pembelajaran.
Geometry Smart Kit merangkumi 3 aktiviti iaitu Geometry Puzzle, Geometry Role dan Geometry Flashcard. Kaedah Game Based Learning atau GBL akan membantu murid lebih mudah memahami dan mengingat konsep poligon serta memberi pengalaman yang lebih menarik dan menyeronokkan kepada pelajar dalam suasana pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Objektif umum bagi kajian tindakan ini adalah menyediakan suasana pembelajaran dan pengajaran yang efektif di sekolah, memupuk semangat kolaboratif, kemahiran berkomunikasi di kalangan pelajar, kebolehan berfikir secara kritis dan kreatif dalam memahami sifat-sifat poligon terutamanya dan mencapai kelulusan 100% lulus dalam mata pelajaran matematik. Manakala objektif khusus bagi kajian adalah pertama, meningkatkan kefahaman murid berkenaan topik poligon dengan menggunakan inisiatif Geometry Smart Kit tersebut. Yang kedua, murid boleh menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon menggunakan Geometry Smart Kit ini. Yang ketiga, murid boleh membezakan dan menamakan setiap poligon mengikut bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Terdapat 2 persoalan kajian yang telah disenaraikan iaitu yang pertama, adakah Geometry Smart Kit dapat meningkatkan kefahaman murid dalam topik poligon pelbagai aras? Yang kedua, adakah Geometry Smart Kit ini dapat membantu murid untuk memahami sifat-sifat poligon dengan lebih baik? Sasaran atau subjek bagi kajian ini melibatkan 6 orang murid tingkatan 2 dari SMK Datuk Harun, Pekan Tanjung Karang, Selangor, di mana mereka terdiri daripada 2 orang murid perempuan dan 4 orang murid lelaki. Pencapaian peperiksaan bagi murid-murid ini adalah rendah, iaitu kurang daripada 45 markah dalam ujian pra-topikal matematik yang telah dilaksanakan sebelum ini. Ujian pra-topikal matematik tersebut telah dijalankan sebanyak 3 kali bagi mengenal pasti murid yang bermasalah, di mana pengkaji memfokuskan terutamanya kepada murid yang mengalami masalah atau kesukaran dalam memahami hubungan bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Saya Muhammad Rashidi bin Rusli seterusnya akan meneruskan pembentangan ini, cadangan tinjauan awal dan penilaian. Pertama sekali, tujuan tinjauan awal dijalankan adalah untuk mengenal pasti sasaran, mengenal pasti masalah dan untuk mengumpul data awal. Instrumen yang digunakan oleh pekaji dalam kajian tindakan ini adalah ujian pra dan pos, pemerhatian, soal selidik dan temumpuan. Ujian pra dijalankan adalah untuk mengetahui pengetahuan sedia ada pelajar, manakala pemerhatian pula dilakukan adalah untuk memerhati pelajar sama ada pelajar tersebut faham ataupun tidak semasa sesi PDPC. Soal selidik yang digunakan oleh pekaji pula adalah dengan menggunakan senarai semak ya tidak skala Goodman 1994. Dengan menggunakan kaedah temu bual juga, murid dapat berkongsi masalah yang dihadapi dalam topik poligon. Instrumen yang digunakan dalam kajian tindakan ini dipilih berdasarkan objektif kajian yang telah ditetapkan. Bagi objektif yang pertama, murid dapat memahami topik poligon dengan menggunakan geometri Smart Kit. Kaedah instrumen yang dipilih oleh pekaji adalah temu bual, pemerhatian, soal selidik, analisis dokumen seperti lembaran latihan kerja murid, ujian pra dan ujian pos. Seterusnya, bagi objektif yang kedua ialah murid boleh menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata, serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon dengan menggunakan geometri Smart Kit. Bagi objektif yang kedua ini, instrumen yang digunakan adalah analisis dokumen seperti ujian pos dan lembaran latihan kerja murid. Bagi objektif yang ketiga pula, murid boleh membezakan dan menamakan setiap poligon mengikut bilangan sisi, sifat geometri poligon sekata, serta sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Bagi objektif yang ketiga ini, instrumen yang digunakan oleh pekaji adalah analisis dokumen, ujian pos dan lembaran latihan kerja murid. Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan oleh pekaji dengan menggunakan kaedah instrumen yang telah dinyatakan tadi, terdapat 6 orang murid dipilih sebagai sasaran kajian. Berdasarkan ujian pra, didapati 6 orang murid mendapat markah kurang daripada 45. Setelah tinjauan awal dijalankan dan telah mengenal pasti sasaran kajian, pekaji telah merancang kaedah intervensi bagi membantu 6 orang murid yang mana mempunyai tahap pemahaman yang rendah. Seterusnya adalah tata cara kutipan data. Okey, pertama sekali, pekaji akan melakukan refleksi terhadap isu yang dihadapi. Itu dengan ujian pra diberikan kepada murid untuk mengukur pengetahuan sedia ada berkaitan topik poligon. Guru juga akan mengadakan sesi temu bual bersama murid.
Seterusnya, pengkaji akan merancang tindakan iaitu merancang tindakan intervensi dengan menggunakan geometri SmartKit. Pengkaji juga akan melakukan penyediaan bahan yang diperlukan untuk digunakan semasa kaedah dijalankan. Setelah selesai proses merancang tindakan, pengkaji akan melakukan tindakan iaitu melakukan intervensi geometri SmartKit dalam kelas. Lepas melakukan intervensi, guru akan melakukan pemerhatian iaitu dengan memberikan lembaran latihan kerja dan menjalankan ujian pos kepada murid. Soal selidik juga turut diedarkan kepada murid. Dan akhir sekali, guru akan menganalisis hasil kajian tindakan yang akan dijalankan dan akan membuat refleksi keseluruhan terhadap kaedah intervensi yang telah dijalankan. Jumlah masa yang digunakan untuk mengutip data mengambil masa selama 7 minggu. Data ujian pra dan ujian pos seterusnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif melalui peratusan di mana pencapaian murid akan dikelaskan dalam jadual seperti berikut. Kemudian, perbandingan akan dikenal pasti di antara ujian pra dan ujian pos dalam bentuk peratusan dengan menggunakan graf dengan cara membandingkan keputusan di antara ujian pra dan ujian pos. Berdasarkan graf perbandingan ini, peningkatan dan pencapaian murid juga dapat dilihat dengan jelas dan terperinci. Bagi analisis soal selidik, pengkaji akan mengadakan soal selidik iaitu pada tinjauan awal dan selepas kajian intervensi dijalankan. Soal selidik ini juga dibina berdasarkan skala Goodman 1994. Terdapat dua interval pada skala Goodman iaitu ya ataupun tidak. Bagi jawapan positif, ini akan diberi markah 1, manakala jawapan negatif akan diberi markah 0. Berikut merupakan tata cara menganalisis data. Pertama sekali, pengkaji akan menyemak jawapan ujian pos dan soal selidik selepas intervensi dijalankan iaitu pada 15 Oktober sehingga 16 Oktober mengambil masa selama 2 hari. Seterusnya, pengkaji akan membuat analisis hasil daripada ujian pos dan soal selidik. Seterusnya, membuat kesimpulan keseluruhan iaitu pada 17 Oktober sehingga 20 Oktober. Assalamualaikum, saya Ashikin. Saya akan menerangkan tentang program intervensi kumpulan kami iaitu Geometri SmartKit. Geometri SmartKit ini telah direka untuk memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dengan bentuk geometri dan mengenalinya dengan lebih mendalam. Kajian Geometri SmartKit ini menggunakan model penyelidikan tindakan Kurt Lewin 1946 di mana ia dirancang sebagai satu cara formal dan sistematik untuk menganalisis data melalui langkah-langkah seperti perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. Seterusnya kita akan pergi ke proses pelaksanaan tindakan kajian di mana langkah pertama dalam kajian ini bermula dengan menganalisis keperluan dan merancang untuk memperbaiki kaedah pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan GBL, Game Based Learning, di mana ia dapat memenuhi keperluan murid serta menganalisis sumber yang diperlukan untuk menggunakan Geometri SmartKit ini. Okey, semasa sesi pembincangan, kami memulakan sesi sumbangan pendapat terhadap isu-isu dan masalah yang timbul dalam PDPC sebelum ni. Isu utama yang dikenali sebagai short term memory, di mana murid mengalami kesukaran mengingati topik berkaitan poligon disebabkan mereka hanya menghafal ciri-ciri poligon dan menjawab soalan yang diajukan semasa di dalam kelas sahaja. Langkah kedua adalah pelaksanaan di mana pengkaji mengambil langkah untuk membimbing murid menggunakan Geometri SmartKit secara berperingkat iaitu 3 peringkat. Kajian ini menggunakan teknologi dan alat bantu interaktif untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep. Okey, peringkat pertama adalah penggunaan Geometri Puzzle Kit di mana pengkaji membentuk soalan cross puzzle berdasarkan poligon. Penggunaan aplikasi Google Crossword Puzzle Generator dijalankan untuk meningkatkan ketangkasan dan kreativiti dalam pembelajaran. Ini adalah contoh Geometri Puzzle Kit yang telah digenerate oleh pengkaji yang terdiri daripada 9 soalan berkaitan poligon. Antara contoh soalan adalah bilangan segitiga bagi pentagon. Jawapannya adalah 3. Peringkat kedua adalah Geometri Roll Kit. Geometri Roll Kit ini adalah alat inovatif untuk menghidupkan semula konsep poligon seperti bilangan sisi, sudut pedalaman dan sudut peluaran. Melalui penggunaan alat ini, murid akan dibawa ke dalam pengalaman pembelajaran yang praktikal dan menarik dan memperkuatkan pemahaman secara visual. Ini adalah Geometri Roll Kit yang telah dibina oleh pengkaji.
Mereka diuji untuk mengingat aspek-aspek seperti nama poligon, bilangan sisi, sudut pendalaman, sudut keluaran melalui permainan role. Dan murid akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang tepat dengan merujuk pada nilai sisi poligon dengan jawapan yang terpapar daripada role. Terakhir sekali ialah geometri flash kit, di mana alat ujian untuk mengukur pemahaman murid terhadap soalan pada pelbagai aras yang berkaitan dengan poligon. Teknik ini memberikan platform untuk penguatan konsep dan penilaian menyeluruh. Ini adalah contoh geometri flash kit yang digunakan oleh pengkaji. Yang ketiga adalah pemerhatian, di mana pengulangan penggunaan geometri kits ini dapat membantu mengukur impak jangka panjang pembelajaran dan pemahaman mereka. Pemantauan dan analisis teliti terhadap setiap langkah dapat menekankan analisis mendalam terhadap markah yang diperoleh sebelum dan selepas intervensi. Ujian POS juga dijadikan sebagai penilaian pencapaian murid. Langkah terakhir adalah refleksi, di mana modifikasi dan peningkatan isi geometri kit yang akan melibatkan murid dalam proses menambahbaikan dan modifikasi isi setiap geometri kit ini untuk memastikan kesesuaian universal. Peningkatan soalan-soalan pada pelbagai aras juga dilakukan. Proses ini dapat menekankan penyesuaian dinamik kepada keperluan murid. Yang terakhir adalah pengiktirafan kepada aktiviti permainan, di mana pengiktirafan diberikan kepada murid yang paling aktif terlibat dalam aktiviti permainan dengan memberi sagu hati dan memberi dokongan positif untuk pembelajaran yang proaktif dan semangat. Saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Suasma binti Ramli akan menyambung pembentangan kumpulan kami pada hari ini, iaitu saya akan membentangkan berkenaan jadual pelaksanaan kajian atau lebih dikenali sebagai carta guide. Aktiviti kajian kumpulan kami mengambil masa selama 9 minggu, iaitu bermula pada bulan September dan berakhir sehingga bulan Oktober, sehinggalah menulis laporan pada bulan Disember. Kajian dimulakan dengan mengambil refleksi isu atau permasalahan yang dihadapi. Ujian pra diberikan kepada murid untuk mengukur pengetahuan sedia ada berkaitan topik poligon. Dan juga selepas itu guru mengadakan sesi temubal bersama murid. Aktiviti ini dilakukan pada minggu pertama bulan September, 4 September 2023 hingga 8 September 2023. Kajian diteruskan pula lagi dengan merancang tindakan yang perlu dilakukan, iaitu untuk merancang intervensi kaedah geometri smart kit dan melaksanakan penyediaan bahan yang diperlukan untuk digunakan semasa kaedah intervensi dijalankan. Merancang tindakan ini mengambil masa selama 2 minggu, iaitu minggu kedua dan minggu ketiga. Seterusnya, selepas merancang tindakan diambil oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian tindakan dengan menjalankan intervensi kaedah geometri smart kit ini diambil masa selama 2 minggu juga, iaitu pada minggu keempat dan minggu yang kelima. Selepas itu, pengkaji membuat pemerhatian melalui memberikan lembaran latihan kerja dan menjalankan ujian POS kepada murid. Soal selidik turut diedarkan kepada murid. Pemerhatian ini mengambil masa selama 1 minggu, iaitu minggu yang ke-6, bertarikh 8 Oktober 2023 sehingga 13 Oktober 2023. Pada minggu yang ke-7, pengkaji telah membuat refleksi dengan menganalisis hasil kajian tindakan yang dijalankan dan membuat refleksi secara keseluruhan. Minggu ke-8 pula adalah sesi untuk menulis laporan kajian. Dan akhir sekali pada minggu yang ke-9, pembentangan hasil dapatan kajian tindakan dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan anggaran kos perbelanjaan kumpulan kami. Kami hanya menggunakan kotak kita semula yang mudah didapati untuk membuat game yang kedua, iaitu Geometry Roll Kit. Kos kotak ini pula adalah kosong sahaja kerana kami menggunakan kotak yang recycle. Seterusnya adalah menggunakan kertas berwarna hiasan, dan kertas ini kami membeli kuantiti 5 dan berharga RM5. Kertas berwarna-warni ini digunakan untuk membuat geometri flashcard kit. Bahan yang ketiga dan keempat adalah hanya cellophane tape,
dan juga pisau tebuk. Senapan fotonik ini digunakan untuk tampal nama-nama pada roll geometri roll kit dan juga flashcard tersebut. Jadi keseluruhan total kami, anggaran perbelanjaan kami hanyalah berjumlah RM7.50 sahaja. Jadi sampai di sini sajalah pembentangan kumpulan kami, itu kumpulan 7 pada hari ini.